أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Timbalan Pengerusi dan tim Alijatan Kuasa Masjid Al-Islah, Al-Afadil, Tuan Imam, Bilal dan pegawai masjid. Seterusnya saya kira kepada semua yang hadir bersama-sama dalam majlis kita pada pagi ini. Tak lupa saya kepada Isma, saudara Isma yang membantu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama sekali kepada Allah kita rafakkan syukur kerana saat kita boleh melakukan satu-satu kebaikan, Dialah Allah yang memberikan kepada kita hidayah, inayah dan taufik. Kerana tak boleh kita lakukan apapun kebaikan sekiranya Allah tidak berikan kepada kita hidayah, inayah dan taufik. Kita datang ke majlis ini bukan kerana kita sihat, bukan kerana kita lapang, bukan kerana tangan kita boleh menghayun, kaki kita boleh melangkah. Maka kita pun datang ke majlis ini. Berapa ramai orang sihat, berapa ramai orang yang lapang, berapa ramai orang yang boleh berjalan, tetapi tidak tergerak pun untuk pergi ke mana-mana majlis yang baik. Kenapa kita berada di sini? Kerana Allah berikan kepada kita inayah, hidayah dan taufik. Maka marilah kita jadi seperti orang soleh, orang yang hati mereka sangat baik dengan Allah. Apabila mereka lakukan kebaikan, mereka tak nampak kebaikan yang mereka lakukan. Yang mereka nampak adalah kebaikan Allah yang memberikan dan meminjamkan kepada mereka hidayah, inayah dan taufik. Baik. InsyaAllah pagi ini, pertama sekali juga saya terpaksa menyebutkan bahawa Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sesiapa, kata Nabi, orang tu dia tak pandai ucap terima kasih kepada manusia, orang itu tak pandai syukur pada Allah. Jadi saya dengan penuh rendah diri mengucap terima kasih kepada pihak penganjur kerana memberikan ruang ini kepada saya, kepercayaan, dan tuan-tuan pastinya, yang dengan sebab pertemuan inilah kita dapat bersama-sama pada pagi ini, kita dapat berhimpun bersama-sama, dan saya berdoa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah setiap saat kami duduk dalam Masjid Al-Islah ini, ya Allah, pertama, ya Allah, sawutkan hati kami dengan ikatan ukhuwah Islamiyah.
ketika di akhir zaman ukhuwah Islamiyah kian terkikis di hati umat Islam. Umat Islam tak rasa pun sayang pada saudaranya. Dengan sedikit-sedikit perbezaan, dengan sedikit-sedikit tak sama antara kita, kita telah seperti tak ada perasaan sayang hatta sehingga kepada benci-membenci. Sedangkan kita tahu Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah letakkan di bawah lindungan bayangan Allah pada hari tidak ada bayangan melainkan hanya bayangannya. Salah satu daripada 7 itu adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang, kata Nabi, yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu mereka kerana Allah, berpisah mereka kerana Allah. Jadi tuan-tuan, saya harap pertemuan kita pada pagi hari ini dapat mengerat ukhuwah Islamiyah antara kita sesama kita. Boleh ke tuan-tuan? Boleh ke? Amin ya rabbal alamin. Dan kita harap ya Allah pertemuan kami di sini maka menjadi satu pertemuan yang menjadi sebab Engkau berikan hidayah kepada kami dengan cara ditambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kerana Allah, bila kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, maka hidayah Allah itu paling banyak ada pada apabila kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi saat kita duduk dalam majlis ilmu, apa yang kita mahu sebenarnya bukan ilmu itu, tetapi sebab hidayah itu ada di dalam ilmu itu. Maka sebab itu kita harap di samping ukhuwah Islamiyah, maka kita harap kita dapat sama-sama pada pagi hari ini bertambah ilmu insya-Allah. Semua yang saya muliakan, dah sarapan ke belum? Macam tak tanya tak selesa kan? Saya tanya Muslimah lah, Muslimah dah makan ke belum? Nampak macam sedih bukan soalan sedih kan? Dah sarapan belum? Alhamdulillah. Muslimin, Tuan-Tuan Haji, dah sarapan? Allahu Akbar ya. Kalau dah sarapan, ada 2 benda yang berlaku dalam fikiran saya sekarang. Kalau dah sarapan, Alhamdulillah, maknanya orang kata kalau perut dah kenyang, senang berbincang. Tapi kalau dia makan tadi berat sikit, kena pula nasi lemak, telur mata, ya, itu yang merisaukan saya. Sebab nampak je tenang, tapi kat dalam tu tuan-tuan macam mesin basuh tu, dia tengah spin, ya. Jadi bila dia banyak dia bergerak kat dalam, dia ambil banyak tenaga. Bila ambil banyak tenaga, darah kita tuan-tuan bukan banyak sangat, dia ada 7 liter dalam badan kita darah ni. Bila banyak darah tu turun, dia menguruskan kat tempat usus yang panjangnya tak tahu lebih panjang daripada padang bola ni dalam perut kita ni, darah semua akan pergi kat sana. Dia akan kurang kat mana? Bila dia banyak turun kat bawah, dia kurang kat mana? Dia kurang di atas. So bila atas kurang, dia jadi apa? Dia jadi apa ya? Dia bukan mengantuk sebenarnya, tapi sebab darah kurang bahagian atas. Jadi sebab itu saya suka pun ada, sebab sahabat-sahabat saya, saudara saya sendiri dah sarapan, risau pun ada. Cuma nak tanya terus terang, semua ni insya-Allah sebab pengerusi kata kita akan bercakap sampai pukul 11. Nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ada bateri ke tak? Ada ke tak ada? Orang cakap baik cakap terus terang, kan? Ni ada yang belum lagi dah tiba-tiba tinggal 1 bar. Ya. Belum mula Assalamualaikum dah tinggal dah bunyi bip 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 bip, minta charge dah. Ala kulli hal, kepada Allah kita berserah kan. Maknanya kalau tiba-tiba nak termengantuk juga tak apa. Jangan rasa kecil hati pula. Sebab maknanya kita dengan rela datang ke majlis ini
tetapi mungkin ada sedikit mengantuk. Maka kalau mengantuk, kawan-kawan tu tolong pergi picit sikit. Boleh insya-Allah? Boleh insya-Allah. Baik, saya tak tahulah ya, penganjur ni terlampau baik. Jarang ada penganjur yang sebaik macam Masjid Al-Islah. Sehingga tak nak membebankan penceramah, sehingga tak ada tajuk untuk penceramah. Sebab takut nanti penceramah dia susah. Ya. Sedangkan tak ada tajuk tu, saya lagi susah. Jadi, tapi macam mana pun semua yang dikatakan, tentulah semua kita datang sebab hari ini ialah hari pertama. Saya pun rasa syukur, Masya Allah, dalam jadual saya, tiba-tiba tak tahu macam mana, ya. Hari pertama saya berada di Masjid Al-Islah, apa nama? Tak. Masjid Al-Mansur. Masya Allah. Okey, jap. Saya takut salah madrasah. Salah, betul ya? Saya pernah jadi tuan-tuan pergi Isma, saya pergi satu tempat. Saya pergi masjid tu, saya ingat masjid tu. Saya nak pergi ceramah lah. Orang tu macam pelik. Saya datang kat situ. Tapi dia kata, Alhamdulillah Ustaz dah datang, kalau Ustaz ceramah bagus. Kalau Ustaz datang, kalau Ustaz dah ceramah, saya kata saya ceramah kat sini ni. Saya tengok balik dah, rupanya masjid sebelah. Dia bukan main tarik, Ustaz ceramah lah dulu Ustaz. Saya kata kalau saya ceramah kat sini, hak sana menunggu tu macam mana. Tapi betul ke masjid ni masjid ceramah pagi ni? Betul ya? So masjid namanya? Al-Mansur. Oh, Al-Mansur. Masya Allah ya. Jadi minta maaf tadi, patut macam nak marah pun ada tuan-tuan ya. Masjid Islah main mana kan? Baik, jangan marah. Kan kita ni adik-beradik. Kalau salah-salah sikit, maafkan. Patut saya tanya sarapan ke tak, nak jawab tak? Di ni mana main. Baik. Semua yang saya muliakan, baik, Masjid Al-Mansur hari ini kita saya Alhamdulillah, dalam jadual saya syukur pada Allah, awal tahun ini saya dapat duduk bersama dengan insan-insan soleh yang ada di Masjid Al-Mansur. Kampungnya? Sungai Lampam. Masya Allah ya. Lampam ikan kan? Oh, Masya Allah. Saya takut salah sebab kami Pahang pun Lampam ikan. Oh, sebab memang banyak ikan Lampam ke? Oh, asal pembukaan dulu, tapi setelah dituba, dan akhirnya anak cucu tak dapat lagi dah ya. Jadi moralnya adalah kita jagalah satu benda supaya anak cucu kita bukan baca nama tapi nanti dia tahu bendanya ya, insya-Allah. Baik, semua yang saya muliakan, oleh kerana tidak ada tajuk, jadi saya bercadang Tuan Pengerusi, saya tentulah semua datang mungkin nak lebih faham tentang hijrah kan? Baik, nak lebih faham tentang hijrah, dan hari ini cuma saya bercadang. Ni cadangan saya tuan-tuan. Saya bercadang tak naklah memberi ceramah. Tetapi saya cadang kalau boleh majlis ini saya nak jadikan dia sebuah majlis muzakarah. Maknanya bukan ceramah tuan-tuan, tapi sebuah majlis perbincangan. Boleh ke? Boleh ke? Baik semua. Tempat lain tak boleh tuan-tuan ya. Tempat lain dikatalah ceramah. Habis ceramah lah, apa nak muzakarah bagai. Tapi di sini Masya Allah, oleh kerana orangnya baik-baik, Masya Allah, sanggup daripada ceramah kepada bila muzakarah. Sebab ulama kata ilmu ada dalam dada. Sebab saya yakin 100%, 100% semua yang ada dalam ni tahu tentang hijrah. Jadi bila kita semua tahu tentang hijrah, maka ilmu tentang hijrah itu kita ada. Jadi bukan nak tambah ilmu, tetapi saya nak hari ini kita hidupkan ilmu. Dan ulama beri pesan, hayatul ilm mudzakarah. Ilmu yang memang dah ada dalam diri, untuk dia hidup cambah subur, caranya muzakarah. Jadi saya memilih, dan Alhamdulillah dipersetujui oleh semua saudara saya, adik-beradik saya ada kat sini, untuk kita muzakarahkan tentang hijrah. Baik. Yang kedua tuan-tuan, saya ini juga permintaan yang kedua. Permintaan yang kedua adalah
Saya bercadang sepanjang, sebab bila majlis ilmu dia macam naik kereta untuk sampai ke destinasi. Saya nak mengisi ruang dalam perjalanan ilmu ini bukan sekadar muzakarah, tetapi saya bercadang untuk bacakan doa dan kita bacakan doa tu bersama-sama. Boleh ke? Mudahnya berunding kan? Setengah orang dia kata boleh tapi dengan 3 syarat. Saya tengok syarat tu tak pula, tak payahlah. Tapi kat masjid sungai ke? Masjid betul. Lampam tadi apa? Sungai Lampam ni alhamdulillah ya. Sebab orangnya baik-baik belaka. Masya Allah. Maknanya yang kedua apa tadi? Sama berdoa. Boleh ya? Yang ketiga, ni yang penting juga. Ini permintaan saya. Kalau tuan-tuan tak setuju pun tak apa. Ya? Kalau tuan-tuan tak setuju tak apa. Yang ketiga, apabila ada satu amal yang kita boleh buat dalam majlis ini pada waktu ini, saya nak ajak kita lakukannya pada masa ini. Boleh ke tak? Boleh ke tidak? Masya Allah. Meyakinkan. Untuk makluman, ni ya, ni orang kata for your information. Untuk makluman. Depan saya ni, mata saya ni penuh dengan orang-orang baik. Ya, insan-insan soleh ni, Masya Allah. Apabila orang baik rasa nak buat baik, syaitan akan bisik. Siapa tahu apa bisikan syaitan itu? Ya, hajah-hajah ni, muslimah kita ni, rasa nak buat baik. Tuan-tuan haji rasa nak buat baik. Anak-anak kita rasa nak buat baik. Kita rasa nak buat baik. Bila rasa nak buat baik, syaitan akan bisik. Apa syaitan bisik? Ya? Saya tak apa dengar. Jangan ikut. InsyaAllah. Muslimah bagi cadangan? Namun zakarah kan? Apa? Alhamdulillah, sejuk hati saya. Sebab dengar jawapan tadi tak berapa tepat. Kalau tepat, saya akan tanya, bila kontak dengan syaitan tu? Atau sampai tahu sangat itu sekali. Jadi, bila tak tepat, menunjukkan memang orang baik. Sebab orang baik, mana berkawan dengan syaitan? Dia tak berapa tahu apa syaitan kata. Baik, saya nak tolong bagi tahu. Orang baik, bila dia nak buat baik, saya sebut ni orang baik, bila nak buat baik, bukan orang jahat atau orang tak baik nak buat baik. Beza. Syaitan dia pergi tak sama. Saya sebut sekarang ni, orang baik, bila nak buat baik, syaitan akan bisik apa? Buat. Syaitan akan bisik buat. Saya ulang sekali lagi. Syaitan bisik apa? Nanti. Bagus, kena buat. Nanti. Esok kita pun rasa nak buat. Bagus, kena buat. Nanti. Minggu depan. Bagus, nak buat. Nanti. Bulan depan. Bagus, kena buat. Nanti. Bila kita buat? Sudahnya? Tak buat. Jadi pada cakap jangan buat, baik cakap buat nanti. Baik, semua saudara saya di Masjid Al-Mansur, kalaulah tiba ada satu benda baik, saya nak tanya tuan-tuan, nak buat sekarang ke nak buat nanti? Saya ulang sekali lagi, ini penting ni. Ini satu statement penting. Kalau ada benda baik yang kita kena buat, nak buat sekarang ke nanti? Masya Allah, memang meyakinkan. Insya Allah nanti kita tengok. Kita doa pada Allah sempena 1 Muharram tahun 1445 Hijri. Baik, oleh kerana muzakarah, semua yang saya kasih sekalian, oleh kerana muzakarah, kita mula dengan doa dulu lah. Saya doa ni, saya kat mana-mana pun kalau ada rakan-rakan sahabat, bila saya rasa saudara, saya ajak bincang. Jom kita baca doa ni sama-sama. Dan kita cuba gegarkan Masjid Al-Mansur dengan doa ni insya-Allah. Baik. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, dek kerana doa ni pendek, 3 rangkap, terdapat dalam Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah Ummul Mukminin. Maka 3 rangkap doa ini maknanya, ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat, aku minta kepada Engkau ya Allah rezeki yang baik, aku minta kepada Engkau ya Allah amal yang diterima. Dan kita baca pagi ini di awal tahun sebab kata ulama, dunia ini hampas kosong, tak ada makna melainkan kalau kita dapat 3 benda ini. Sebab tu Nabi membacanya setiap hari selepas subuh. Maknanya lepas subuh, sekarang lepas subuh Nabi membaca Allah. Baik, kita baca lagi 2 kali tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta last ya, kita minta tuan-tuan hari ni saya boleh baca, kita boleh baca seorang-seorang di rumah, tetapi bila kita baca ramai-ramai dan malaikat mengaminkan, kita harap 3 benda yang terpenting dalam hidup kita baca di awal tahun dan Allah bagi kepada sepanjang tahun dan Allah bagi sepanjang hidup kita, dan kita tak mendapat hampas dunia, tetapi kita dapat makna dan erti yang menyebabkan kita rasa puas, indah, seronok dalam hidup di dunia, dan yang lebih penting nanti kita dapat seronok bila masuk dalam kubur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Tuan-tuan dapat hadis, dapat doa tadi? Boleh dapat? Boleh dapat? Baik. Boleh tak saya nak bagi puas hati saya? Untuk saya tanya sikit. Daripada hadis tadi, apakah benda terpenting dalam hidup? Kalau saya nak minum air, boleh ke? Boleh. Nak tanya, kalau boleh saya ambil. Tak bukakan. Ha? Boleh. Allah. Baik. Di mana tadi tuan-tuan? Apa dia? Baik, Masya Allah. Dalam hidup, apa yang terpenting? Berdasarkan kepada doa yang kita baca tadi. Baik. Tuan-tuan tolong ambil catatan. Dalam hidup, bukan terpenting. So, dalam hidup, apa yang terpenting? Dalam hidup. Kita baru baca doa tadi. Apa yang terpenting? Dalam hidup, amal bukan terpenting. Apa yang terpenting? Baik. Dengar betul-betul. Dalam ilmu, yang terpenting adalah ilmu yang bermanfaat. Macam ada yang marah kan? Atau tadi yang jawab apa? Tuan-tuan, kita jawab tadi apa? Ilmu. Sedangkan yang penting adalah ilmu tidak penting. Bahkan ilmu semata-mata boleh jadi merosakkan manusia. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Nabi minta jauh daripada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'
wa min da'watin la yustajabu laha. Aku minta jauh ya Allah daripada ilmu yang tak memberi manfaat. Nampak? Nabi minta jangan dapat ilmu yang tak memberi manfaat. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunan dia, Nabi menadah tangan dan lagi baca doa pada Allah, Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Wahai Allah, berilah manfaat kepada ilmu yang Engkau berikan kepada aku, dan berilah Allah manfa'ni, ya Allah berilah manfaat kepada ilmu yang aku dapat, ya Allah wanfa'ni, dan berilah manfaat kepada ilmu yang telah Engkau berikan kepada aku. Tambah aku ilmu, maksudnya ilmu yang memberi manfaat. Dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, salullaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmi la yanfa'. Mintalah pada Allah ilmu yang bermanfaat, dan minta jauh daripada Allah ilmu yang tak memberi manfaat. Jadi tuan-tuan, tahun baru ni tuan-tuan, jangan kata saya hendak ilmu, tapi nak apa? Ilmu yang bermanfaat. Kita hantar anak kita ke sekolah, jangan cakap anak tuntut ilmu, cakap dia tuntut ilmu yang bermanfaat. Baik, Alhamdulillah. Ada lagi nak tanya tentang, tapi cukuplah. Kita nak cerita tentang hijrah pagi ni. Baik, tadi ada saya sebut ke tentang amal kita nak buat pagi ni? Tak? Kita dah bersetuju untuk buat amal sekarang ke nanti? Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan memang tajam ya. Saya cakap sekali je tuan-tuan tangkap kan. Walaupun saya dah macam terluput, tapi di Sungai Lampang, mungkin berkat sungai kita tu agaknya, mungkin tajam dia punya, orang kata apa, pemikiran dia tajam ya. Saya kalau bercakap dengan macam orang yang tajam ni memang mudah, Alhamdulillah ya. Dia kalau cakap jenis yang tak ingat-ingat tu susah tuan-tuan. Tapi di Sungai Lampang ni, Masya Allah, saya cakap sekali, tangkap terus macam Imam Syafi'i tuan-tuan. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, sampai dia cakap kat orang, tolong jangan cakap sebab apa kamu cakap terus lekat dalam kepala. Saya rasa tuan-tuan ni ada keturunan nama Syafi'i kot ya. Mungkin cucu dia datang ke Sungai Lampang, beranak pinak di sini. Inilah orang dia, cucu Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Baik, semua yang dikasih sekalian, sebelum saya nak masuk, kita cuba praktik satu hijrah. Yang nanti kita bincang apa itu hijrah. Walaupun kita dah tahu, tapi kita nak muzakarah kan. Tuan-tuan, kita cuba buat satu hijrah pada pagi ni. Ya, sebab hijrah tu adalah satu benda yang memang sukar, tetapi bukan mustahil. Satu benda yang payah dibuat, tetapi bukan tak boleh dibuat. Tak dibuat kerana manusia tak nak buat. Kenapa tak nak buat? Sebab syaitan kata bukan jangan buat, tapi nanti buat. Tuan-tuan, saya nak tanya, dalam majlis ilmu, apa yang pertama mesti kita buat? Majlis ilmu. Sekarang ni majlis ilmu kan? Ini majlis ilmu. Dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a amalahu lam yusri' nasabahu. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, tidaklah satu kaum yang berhimpun dalam rumah daripada rumah Allah, melainkan mereka itu, Masya Allah, dan mereka membaca ayat Allah, mereka membincangkan ayat Allah, Allah berikan kepada mereka ketenangan, Allah hantarkan kepada mereka malaikat, dan malaikat akan bersama dengan mereka. Dan kata Nabi, barang siapa yang kalau dia lambat amalnya, keturunannya takkan mempercepatkan amalnya itu, maknanya mesti pada amal. Baik tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis ilmu, apa nombor satu yang kita kena buat? Tolong saya. Ya? Iktikaf. Baik, Masya Allah. Mana-mana yang tak berniat iktikaf, tolong niat iktikaf. Sahaja aku iktikaf. Bagi clear. Kita bukan duduk saja-saja, tapi duduk kita adalah lebih mahal daripada mendapat emas bertantan pada pagi ini, kata Nabi. Maka sebab itu jom kita niat iktikaf. Okey lagi? Sebab kadang-kadang kita buat pengajian tapi bukan di masjid. Jadi kalau bukan masjid,
Mungkin di bangunan sekolah kita tak boleh iktikaf. Jadi apa lagi tuan-tuan? Kita kena siap. Nombor satu, ya, catatan. Tapi lah Tuan Haji, sini Imam Syafi'i dia tak payah catat, dia memang ingat je. Itu tempat lain memang dia kena catat, tapi di sini dia dengar dan dia ingat. Alhamdulillah. Kalau catat, bonus. Ada juga hajah-hajah nampaknya mencatat. Yang tak tahulah dicatat ke ditulis menu makanan tengah hari ni ke. Kadang-kadang tu kadang ngantuk, nak hilang ngantuk, gambar-gambar pun dilukis. Tak apa. Baik, lagi tuan-tuan, lagi ada satu benda penting. Baik, kalau tuan-tuan tak perasan, tuan-tuan, saya cakap ni kuat ke? Tak. Saya cakap ni macam suara saya kuat ke? Tak, jangan ambil hati cakap terang. Betul? Just nice. Okey. Betul? Sebab saya tuan-tuan, bila ramai, kita rasa macam saya kena cakap kuat, sedangkan mikrofon dekat telinga saya. Mikrofon ni dekat dengan mulut saya. Sepatutnya saya cakap perlahan pun dengar, kan? Baik, kalau rasa tuan-tuan rasa kuat, tuan-tuan just begitu je ni. Jadi saya tahu, saya cakap tu kuat sangat. Jadi orang Sungai Lampam, dia rasa dingit telinga dia. Baik, saya nak contohnya ni tuan-tuan. Ni hint. Apa benda pertama bila kita masuk dalam majlis ilmu? Benda pertama, nimrah wahidah. Untuk saya bagi hint tuan-tuan, tuan-tuan tolong ingat balik sejarah. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Bukhari, hadis dalam bab yang pertama adalah bab pertama al-bad'u nuzul al-wahyi. Bab pertama adalah bab turun wahyu. Tuan-tuan, saya cerita tuan-tuan, kalau betul tuan-tuan kata betul, kalau salah tuan-tuan kata salah. Ketika wahyu turun kali pertama, maka Jibril berada di atas puncak Jabal Nur. Betul tak? Jabal Nur. Di sana ada gua Hira. Betul atau tidak? Maka Jibril berada di puncak gua dan Nabi berada di kaki bukit. Maka pada ketika itu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad daripada puncak. Berkatalah Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, iqra. Maka Nabi yang berada nun di dasar, di kaki bukit menjawab, ma ana biqari'in. Maka Jibril menyebut lagi, iqra. Di lembah yang sunyi tersebut bertalun-alun ketika itu, iqra, 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 iqra. Dan Nabi menjawab, ma ana biqari'in, 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 biqari'in. Tuan-tuan, betul ke tak cerita ni? Betul ke tak? Tu yang payah bila Ustaz cakap, kan? Nak cakap salah kan takut dia kecil hati pula. Kalau dia kecil hati, dia live group pula. Nanti nak panggil susah. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan rasa apa-apa. Saya cerita kalau betul cakap betul, kalau salah cakap salah. Betul ke salah? Baik, jawapannya adalah salah. Sebab ketika wahyu saya dah dengar. Apa dia? Dalam gua sama-sama, betul tak? Lepas tu apa buat? Didakap, dipeluk, betul tak? Betul tak? Barulah dia kata bacalah, betul tak? Dan Nabi kata hatta balagha minil juhud, sampai kuasa sempit dan sesak, dan aku berkata ma ana biqari'in, aku tak reti membaca. Baik, semua yang dikasih sekalian, siapa tahu apa dia punya moral daripada cerita ni? Apa dia punya, orang kata, pengajaran? Baik, mesti ilmu ada hubungan. Hubungan tu jauh ke dekat? Jauh ke dekat, tuan-tuan? Jadi maknanya ilmu kalau nak dapat, kena jauh ke kena dekat? Alhamdulillah, senang bercakap dengan orang pandai. Kalau macam tu tuan-tuan, saya nak tanya, dalam majlis ni kita jauh ke dekat?
dekat sangat. Saya tanya sekali lagi, dalam majlis ini kita jauh ke dekat? Baik, nampak dah ya. Sekarang saya nak ajak satu amal. Apa amal dia? Kita buat macam Nabi dan sahabat Nabi bila ada dalam majlis ilmu, mereka akan datang rapat ke hadapan. Tu dia. Jadi Haji, saya nak minta muslimah boleh datang ke, sebab dia orang kita pecah dia, tapi kita dah pecahkan macam ni kan. Muslimah tolong rapat ke depan, muslimin tolong rapat ke depan. Saya nak jemput. Syaitan tengah kata, bagus, buat nanti. Baik, saya nak jemput sekarang. Saya nak tengok berapa minit orang Sungai Lampang boleh buat apa yang Nabi suruh. Masa sedang berjalan, tuan-tuan, syaitan tengah cakap, bagus nanti ya. Nantilah. Allah Akbar. Okay. Allah Akbar. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Oh ya? Bukan. Sebab kita kan nak hijrah. Hijrah ni adalah kena buat benda tak biasa buat, baru jadi hijrah. Kalau mengulang benda yang sama, bukan nama hijrah. Dan saya nak tanya tuan-tuan yang berubah, Masya Allah, Haji ya, Haji, ni sahabat saya nampak jauh juga tadi bergerak. Susah ke senang? Saya nak tanya, susah ke senang? Ya? Senang? Nak berpindah tu senang ke susah? Ada member yang tolak. Nampak tak? Semua ni pelajaran hijrah, tuan-tuan. Memang susah, tapi sebab ada member tolak, maka sebab tu hijrah jadi mudah. Sebab semua orang baik, tapi tak ada orang nak ajak jadi baik. Kadang-kadang orang berubah, dia berubah seorang. Maka dia datang masjid seorang, dia tak peduli orang lain, dia dah berhijrah. Itu bukan hijrah. Hijrah adalah mengajak orang lain. Sahabat saya beritahu kan, mana lagi? Mudah. Yang pakai sahabat saya pakai Taliban. Boleh faham cakap Melayu ke? Orang sini ke? Masya Allah ya. Mudah tak? Baik. Siapa yang rasa payah? Sebab tadi masa yang saya suruh tadi kan, ada yang bangun baik. Kenapa payah? Cuba kita fikir, kenapa nak buat satu benda paling mudah? Paling mudah. Maknanya adalah ikut dalam agama, ilmu takkan dapat kalau kita tak buat. Sebab tu tuan-tuan, ya, banyak masjid buat majlis pengajian tapi Allah tak bagi ilmu. Kalau tuan-tuan tengok ulama dulu dengan kita pergi masjid, kita mungkin pergi masjid, ada pengajian, pergi masjid, ada tafsir, pergi masjid, ada hadis. Tuan-tuan, umur kita dalam masjid menuntut ilmu sama macam umur Imam Ghazali menuntut ilmu. Tetapi Imam Al-Ghazali menjadi hujjatullah. Tapi kita sampai sekarang kita rasa, tak tahu apa yang kita tahu. Kenapa tuan-tuan? Sebab ilmu bukan pada konten. Bukan pada apa tu? Isi dia. Tetapi syaratnya adalah kena rapat macam Jibril. Maknanya kalau kita nak ilmu tapi tak nak buat apa yang dia ajar, memang tak dapat ilmu. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Sebab saya bercakap pada semua yang cinta ilmu, kita akan rugi. Saya dah duduk banyak majlis ilmu. Saya dah duduk banyak majlis pengajian yang hancurkan oleh masjid kita. Tetapi kenapa saya tak rasa bertambah ilmu? Sebab bukan Allah tak nak bagi ilmu, tetapi Allah bagi syarat bahawa ilmu kena rapat. Tanpa rapat kamu takkan dapat ilmu tersebut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak rasa macam nak kukuh lagi, Nabi dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Umar ibn Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtib ibn Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr al-Quraishi al-Adawi radhiyallahu anhu qala,
bainama nahnu julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadit thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam qala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum Ramadan wa tahajja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila qala sadaqta فأجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال وما الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت ثم قال وما الإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال متى الساعة قال وما المسؤول أعلم من السائل ثم قال وما أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الأراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Tuan-tuan, saya terkejut sebab hadis ni nak bagi tahu fantalaqa, maka dia pun terus berlalu. Macam masuk sangat hadis tu dengan sahabat saya. Sebab hadis tadi saya berhenti tadi ialah fantalaqa, maknanya dia terus bangun dan berlalu pergi. Saya macam Masya Allah, ini orang Sungai Lampang bukan alang kepalang. Dia nak tunjuk, Ustaz, kami bukan sekadar boleh terjemah, diwakilkan seorang untuk buktikan maknanya adalah fantalaqa, maknanya terus berlalu pergi. Masya Allah, kalau macam ni saya rasa tak payahlah Ismah, kita stop je lah. Ada ceramah kat Sungai Pantai Remeh lah pula. Fantalaqa maknanya intalik, ya, intalik. Maksud intalik tu maknanya dia tak tunggu dah. Falabistu mali, saya nak habiskanlah ya, boleh ke? Falabistu maliyan, aku tunggu beberapa hari. Maka Nabi tanya pada aku, ya Umar, atadri man sa'al, kamu tahu tak siapa yang datang tanya soalan dulu? Maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi menjawab, annahu Jibril, sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kamu liyu'allima dinakum, yang mengajarkan untuk kamu agama kamu. Baik tuan-tuan, hadis tadi agak panjang sikit. Saya tak nak terjemah semua sebab nampaknya macam semua faham. Kan? Sebab Isma tadi dia cakap, Ustaz, kalau di mana? Masjid Al-Mansur ni, kalau Ustaz baca hadis ke, tak terjemah tak apa. Sebab Alhamdulillah Masjid Al-Mansur dia memang faham apa yang saya baca. Kan? Ha? Saya kena terjemah ke tak? Saya kena terjemah ke tak? Tengok pula dia kan. Sebab Isma ni bukan saya, Isma kata Ustaz kalau tanya dia orang, memang dia kata perlu terjemah. Sebab ni bukan saya cakap tuan-tuan, ni Isma cakap. Sebab bahasa Melayu tu Ustaz, bahasa kebangsaan. Kalau kita tak pandai hormat bahasa Melayu, ada nak suruh siapa hormat? Oh, saya tengok Isma, Masya Allah, semangat patriotik dia tinggi tuan-tuan. Jadi kalau saya terjemah bukan sebab tak faham, tapi sebab hormat bahasa kebangsaan. Sebab tu bila saya baca hadis tadi, Masya Allah, yang mendengar ya, hajah-hajah mencatat, maknanya Masya Allah memang faham kan. Sebab hadis tu bukan apa, cerita tentang Sayyidina Umar kata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, tatkala kami duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki yang pakai baju putih yang melepak dan kemudian rambutnya hitam berkilat, tetapi kami tak tahu siapa dia. Kalau dia orang Madinah tentu kami kenal, tetapi cara perawakannya bukan seorang musafir. Menjadi dia lelaki misteri, tetapi okey, yang ni penting tuan-tuan. Sebab ini tuan-tuan, kenapa tuan-tuan datang duduk dekat tadi? Sebab kata Sayyidina Umar,
hatta jalasa ila nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Apa maksud dia? Apa dia? Tengok tak payah terjemah. Tengok saja yang nak suruh kita terjemah kan. Dah faham sebenarnya. Bila sebut fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, bertemu lutut dengan lutut. Saya tak terjemah, memang semua dah tahu dah. Fa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Apa maksud dia? Meletakkan atas. Tengok tak payah terjemah, masya-Allah. Buat penat terjemah aja sebab semua dah tahu kan. Baik, saya nak tanya semua yang dikasih sekalian, kisah tu panjang lah, kisah tentang seorang lelaki, dan lelaki tersebut Jibril datang jumpa Nabi. Okey, saya nak buatlah contoh ya. Jom kita cuba tengok. Jangan pakai hadis lain. Memang ada hadis lain duduk sebelah-sebelah. Baik. Tak bertemu ni. Baik, cuba bayang. Datang seorang lelaki yang kami tak kenal, duduk dengan Nabi, bertemu lutut dengan lutut. Fa'asnada, bersanad antara lutut dan lutut, dan meletakkan tapak. Sekejap, tak apa, insyaAllah. Boleh dengar belakang? Kalau tak dengar, menunjukkan jauh, kena rapat. Maka meletakkan tapak tangannya di atas pehanya. Peha siapa, tuan-tuan? Peha siapa? Baik, kalau dia terletak tangan atas peha Nabi, dia jadi macam ni. Dalam riwayat Imam Abu Dawud. Tetapi dalam riwayat yang masyhur adalah meletakkan di atas pehanya. So macam ni. Cuba tuan-tuan buat sekejap. Saya nak tengok. Itu pun marah. Tak habis lagi marah tadi kan? Sebab suruh panggil dekat-dekat tadi kan? Bila saya suruh letak tangan, tak nak. Masya Allah, sampai hati. Baik, sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan, baik, tuan-tuan boleh rasa tak bila kita duduk macam ni, apa maksud dia? Orang yang ready, orang yang bersedia. Nampak tak? Berbanding orang yang dah apa, Ustaz mengabar, tak tahulah. Ya. Baik. Nanti. Dah siap dah. Lambat Ismail menelpon. Terima kasih Haji. Baik, semua yang saya kasih sekarang. Tuan-tuan nampak tak? Itulah cara nak dapat ilmu. Bila kita tak buat cara itu, kita masuk dalam majlis ilmu, dapat tak? Tak dapat. Sebab tu akhirnya kita jadi orang yang paling rugi, kata Imam Al-Ghazali. Sebab dia masuk, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhi dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maknanya orang yang tak dapat tapi dirasa buat. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, tangan kanan tolong tepuk bahu pipi, cakap terima kasih, tahniah. Cakaplah. Cakap tahniah pada diri sendiri. Sebab dah melakukan satu benda yang Nabi sangat suruh. Dan kemudian kita buat. Sebab yang menjadi guru kita sekarang siapa? Tengok, marah lagi. Ya Allah. Siapa yang jadi guru kita? Jibril. Sebab Jibril ajar, kita ikut. Cuba bayang kalau Jibril ajar pun tak nak ikut, nak suruh siapa ajar? Ada? Malaikat maut. Alhamdulillah. Sebab itulah istimewa di Masjid Sungai Lampam ni. Masjid Al-Mansur Sungai Lampam. Masya Allah, kami buat. Bukan sebab Ustaz suruh, bukan sebab saya Zuramli, tetapi sebab Jibril yang mengajar Nabi dan kita buat. Dan inilah satu benda yang alhamdulillah, alangkah baiknya kalau kita letak dalam diri. Sebab kata para pengkaji psikoanalisis, kata manusia ni dia ada satu tabiat. Tabiat manusia ialah dia suka ulang benda sama. Kalau dia dah biasa duduk
takutnya nak cakap kecil hati. Macam nak buat supaya nak cakapnya kecil hati ya? Macam mana ya? Oh, terang, Masya Allah. Tak. Saya cakap tak ada nak mengata siapa, tapi nak cerita tentang kita. Kalau kita memang biasa macam tu lah kita ulang. Saya, tuan-tuan, kalau datang masjid, saya suka duduk belah kanan. Tak ada siapa suruh. Pergi mana? Belah kanan. Esok kalau pergi mana masjid, belah kanan. Sedangkan kat tengah-tengah ada kosong. Duduk je belah kanan. Baik. Manusia, menurut pengkaji jiwa, pengkaji manusia, mereka suka ulang benda sama walaupun benda tu tak elok. Dan manusia ada stamina untuk ulang benda sama sampai mati. Dan sebab Ustaz ke? Ustaz ke? Ustaz Agus, Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Ustaz, susahlah saya ni Ustaz. Saya ni kan, Ustaz, bila kalau orang jauh-jauh kan, maksudnya duduk jauh-jauh, saya tak rasa bersalah. Saya rasa happy je. Tetapi bila tuan-tuan datang tempat dekat, saya dah rasa bersalah. Apa rasa bersalah saya? Mak saya pesan, jangan duduk lebih tinggi berbanding dengan orang. Apatah lagi Ustaz Agus ada. Kan? Haji, seperti tadi saya rasa tak senang hati sebenarnya. Tuan-tuan tengok, saya duduk ujung-ujung ni. Tapi, kadang-kadang kalau tak duduk atas kursi, macam tadi tak nampak kan? Jadi, saya sebenarnya rasa bersalah duduk lebih tinggi. Apatah lagi atas Ustaz Agus dan semua tuan-tuan ni. Sebab mak saya marah. Tuan-tuan tolong jangan ambil gambar hantar kat mak saya. Nanti saya tak ada alasan nak cakap. Ya? Ustaz, ahlan dik. Baik Ustaz, saya berbincang dengan sahabat-sahabat saudara baru kenal Ustaz, Alhamdulillah. Katanya lepas ni dapat 2 kilo ikan lampam. Alhamdulillah, tunggu juga Ustaz. Di mana tadi? Manusia suka mengulang benda sama. Sebab tu bila ajak berubah, dia tak nak berubah. Walaupun benda senang. Bukan sebab susah tadi kan? Bukan sebab susah. Adakah tadi tu bila bangun bunyi apa tu? Patah kaki. Tak ada, bangun senang. Tetapi payah sebab tak biasa. Sebab itu para sahabat Nabi, bila Nabi berdiri saja untuk beri ilmu, mereka datang serapat-rapatnya. Kalau gugur daun tak akan jatuh ke tanah. Sebab rapatnya mereka sesama mereka. Dan inilah tuan-tuan, alangkah baiknya. Ya, paling tidak kita letak dalam perasaan kita dulu. Aku naknya lah ya Allah jadi macam ni. Bila saja majlis ilmu sebab aku nak ilmu Allah, maka Allah bagi peraturan. Hantar Jibril ajar Nabi ajar para sahabat, dan sahabat yang ikut Nabi akan ikut. Tetapi ada juga manusia yang tak nak ikut. Bila tak nak ikut, apa nak kata? Sebab Allah tak bagi dia hidayah, Allah tak bagi dia inayah. Jadi syaitan sedang berperang. Apa dia? Syaitan sedang berperang cakap apa? Nanti. Bukan tak nak buat. Nantilah. Kita buatlah nanti-nanti. Akhirnya mati tak sempat nak buat tu. Baik, semua yang dikasih Islam. Okey, Alhamdulillah. Saya